Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis Barisan Hakim yang Arif lagi bijaksana yang sentiasa berpasukan pada keadilan. Semestinya saudara penjaga masa yang setia dengan randiknya. Seterusnya, rakan seperjuangan yang saya segani serta hormati sekalian. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera Dan salam Malaysia Madani. Berdirinya kami di sini bukanlah untuk membuang masa hadirin, bukan pula untuk berbicara kosong, akan tetapi menyampaikan pidato kami yang bertajuk Rukun Negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Hadirin yang saya hormati sekalian, Malaysia merupakan sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada rakyat berbilang kaum yang mempunyai nilai hidup sosial, kebudayaan dan kepercayaan yang berbeza. Ini menyebabkan perpaduan agak sukar dicapai kerana setiap orang mempunyai kepercayaan dan pandangan hidup yang berbeza. Oleh itu, kita memerlukan sesuatu yang dapat mengeratkan perhubungan sesama rakyat dan membolehkan kita hidup bersama dengan aman dan harmoni di bawah bumbung yang sama, tidak kira sama ada dari kaum atau status yang berbeza. Sehubungan dengan itu, rukun negara telah diisytiharkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah pada 31 Ogos 1970. Antara tujuan rukun negara adalah untuk dijadikan prinsip hidup semua rakyat negara ini dan menjamin perpaduan kaum dan keamanan negara. Rukun negara seharusnya dijadikan panduan oleh setiap rakyat yang mengaku dirinya sebagai warga negara Malaysia. Sekiranya panduan ini sentiasa dipatuhi, pastinya ia akan membentuk rakyat yang berkualiti. Rakyat yang berkualiti bersinonim dengan warga negara yang bermutu tinggi dan tinggi nilainya. 5 prinsip rukun negara. Hadirin sekalian, kita pastinya begitu sinonim dengan teks rukun negara, memandangkan kita sudah biasa mengungkapkannya hampir setiap minggu ketika sesi pimpinan rasmi. Ianya bukanlah sekadar untuk ikrar semata-mata, tetapi ada mesej yang ingin disampaikan. Mari kita tinjau apakah mesej yang ingin disampaikan. Prinsip yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Setiap agama pastinya menyeru kepada kebaikan. Justru bagi insan yang beragama, pastinya mereka percaya bahawa melakukan perkara yang baik adalah sangat dituntut. Sidang Dewan sekalian, kerana itulah negara kita banyak mengadakan acara keagamaan dan perayaan. Kita ada hari raya, Tahun Baru Cina, Deepavali, Christmas, dan kita juga ada kongsi raya. Mengapa semua ini diadakan? Kerana kita percaya perayaan keagamaan ini dapat membentuk kerjasama sejati. Perpaduan murni bagi membentuk jati diri rakyat negara ini. Jelaslah bahawa prinsip rukun negara yang diperkenalkan iaitu kepercayaan kepada Tuhan dapat membentuk jati diri yang mampan. Sidang Dewan yang budiman, hujah saya yang kedua di bawah naungan kata kesetiaan pada raja dan negara. Raja adalah pemerintah negara yang tertinggi. Kaitan kedua-duanya sangat rapat sekali. Sebagai rakyat, menjadi tugas hakiki untuk mentaati raja dan negara. Apakah buktinya kesetiaan itu? Adakah dengan menyatakannya di bibir sahaja? Tepuk dada, tanya selera. Setiap negeri mempunyai lagunya sendiri, yang seni katanya memuji dan menghargai raja dan negeri. Kerana itulah lagu negeri wajib dinyanyikan setiap minggu sekali bagi menanam semangat jati diri terhadap raja dan negeri serta negara. Tidak dapat disangkal lagi bahawa prinsip rukun negara iaitu kesetiaan pada raja dan negara dapat membentuk jati diri yang berwibawa. Hujah saya yang ketiga, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Negara kita yang berdaulat ini mempunyai perlembagaannya sendiri dan undang-undang yang mantap serta tepat mampu menjadi aspirasi negara yang hebat bagi melahirkan masyarakat yang seimbang dan mempunyai jati diri yang cermelang. Uniknya perlembagaan di dalam Malaysia ini ialah mempunyai cara yang istimewa dan sentiasa menjadi panduan bagi pemimpin. Perlembagaan dan undang-undang inilah sentiasa dipelihara sebagai wadah untuk memastikan jati diri akan terselah dan masyarakat Malaysia akan lahirlah kepercayaan dan keyakinan yang tidak bercampur antara kaum-kaum agar tidak berpecah.
Ibarat kata pepatah, telur serangkap, pecah sebiji, pecah semua. Bukannya pecah sebiji, pecah sendiri. Kerana itulah perlembagaan dan undang-undang negara mesti dipelihara dan diawasi setiap masa mengikut keadaan dan perkembangan dunia. Kerana ia menjadi asas bagi negara yang kerana ia menjadi asas bagi warga untuk hidup dalam satu kawasan bersama-sama dan melahirkan jati diri bertoleransi. Hadirin dan hadirat, tegak-tegakkan badan, rehat-rehatkan minda. Hujah kami yang keempat, kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan adalah pelakuan budi yang begitu tinggi dan haruslah diikuti. Amalan budi ini juga dapat memperkuatkan jati diri insan walaupun hidup dalam kemodenan. Kerana moden sahaja tidak bererti jika budi peti mati. Kerana itulah kerajaan begitu hebat mengadakan pelbagai kempen kesopanan dan kesusilaan seperti kempen budi bahasa dan hidup berjiran kerana kepada rakyat tempatan agar menjadi pegangan dan amalan dalam kehidupan. Dan akhirnya terbentuklah perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Secara konklusifnya membuktikan rukun negara dapat melahirkan rakyat yang berjati diri, saling mengeratkan perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Negara turut mempunyai rakyat yang beridentiti, berkualiti serta stabil dari pelbagai segi. Akhir kala, Laksamana Bukit Baharu mohon permisi. Assalamualaikum, salam sejahtera.